Hari ini, marilah kita berkongsi rahmat Tuhan bersama belajar Alkitab di bawah tajuk Ibu Yerusalem. Sebelum kita belajar tentang Ibu Yerusalem, saya ada satu soalan untuk ditanyakan kepada anda. Semua orang di dunia ingin tahu tentang masa depan mereka berfikir, apakah yang akan berlaku kepadaku pada masa depan? Setengahnya bertanya kepada ahli nujum atau tukang tilik tentang masa depan. Pada masa depan, saya akan menjadi apa? Jika saya mendapat pekerjaan dalam perkhidmatan kerajaan, apakah jawatan yang akan saya miliki? Atau saya akan dapat berapa banyak wang? Mereka mahu mengetahui perkara tentang masa depan mereka seperti ini. Tidakkah anda berasa ingin tahu tentang masa depan anda juga? Semuanya mungkin mahu mengetahui tentang masa depan. Kalau begitu, kita harus bertanya kepada siapa? Adakah bagus untuk berjumpa dengan tukang tilik? Atau haruskah kita pergi berjumpa dengan peramal nasib yang membaca kad tarot? Tiada orang dapat memberikan kita jawapan yang jelas tentang masa depan kita. Pada zaman kuno, sewaktu Daniel hidup, ada Raja Nebuchadnezzar di Empire Babylon. Dia bermimpi pada suatu hari. Raja bermimpi dan bangun pada waktu pagi. Dia berasa bahawa dia bermimpi yang pelik malam sebelumnya tetapi tidak dapat mengingatinya. Jadi, dia memanggil semua ahli nujum, tukang tilik dan ahli sihir yang akan berunding dengannya mengenai pengurusan empire serta bertanya kepada mereka tentang mimpi dia pada malam sebelumnya. Disebabkan mereka selalu meramalkan masa depan empire, jika mereka mempunyai kuasa untuk melihat masa depan, sangat mudah bagi mereka untuk memberitahukan perkara yang sudah berlalu. Sebab itulah, Raja memanggil mereka semua. Raja mengumpulkan mereka bersama dan bertanya kepada tukang ramal, "Semalam aku bermimpi tetapi sudah lupa. Jadi beritahukanlah aku tentang mimpi itu." Apabila Raja bertanya kepada mereka, adakah mereka dapat memberikan jawapan? Tiada seorang pun daripada mereka yang dapat memberikan jawapan. Mereka mendakwa diri sendiri mengetahui tentang perkara yang belum berlaku, tetapi tidak dapat mengetahui perkara yang sudah berlaku pun. Ini membuktikan kuasa mereka untuk melihat masa depan semuanya palsu dan salah. Namun, melalui Nabi Daniel, Tuhan memberitahu bukan sahaja mimpi, malahan penjelasannya kepada Raja. Betapa menakjubkan. Kalau begitu, kita harus bertanya tentang masa depan kepada siapa? Andaikan apabila anda tertanya-tanya tentang masa depan, seseorang yang pelik muncul di depan anda dan berkata, "Kamu akan menjadi orang yang hebat. Walaupun sekarang kamu mengalami masa yang sukar, tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan orang yang hebat dan selepas bertemu dengan dia, kamu akan menjalani hidup berbeza sepenuhnya serta benar-benar menakjubkan." Jadi, tolonglah bersabar dengan kesedihan, kesakitan, kesunyian dan penderitaan pada masa kini. Kamu akan menjadi anak orang yang paling hebat. Dan kemudian orang pelik itu hilang. Apakah perasaan anda mulai dari itu? Hati anda akan berdegup kencang, betul? Tidakkah anda akan dipenuhi kegembiraan? Walaupun seseorang menyinggung perasaan, anda tidak akan mengindahkannya dan penuh dengan impian, harapan serta jangkaan berfikir, "Ini bukannya apa-apa. Tunggu dan lihat aku akan menjadi orang yang hebat." Siapakah yang memberitahukan tentang perkara seperti ini? Tuhanlah yang memberitahukannya. Bukan tukang tilik atau ahli jampi atau seseorang yang lain. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui masa depan kita dengan tepat.
memberitahu kita tentang perkara yang akan berlaku pada masa depan kita. Dia memberitahukan bahawa kita ialah anak-anaknya yang terhebat. Kita bukan makhluk hidup di planet kecil bumi yang hanya berdiameter 12,760 km. Tetapi, pewaris pencipta alam semesta tidak berpenghujung dan tidak dapat diukur serta yang menguruskan seluruh alam semesta. Jadi pada hari ini, marilah belajar mengapakah Tuhan menyuruh kita untuk menyedari tentang kewujudan Tuhan Ibu. Marilah kita mengambil masa untuk mendapat tahu mengenainya melalui Alkitab. Marilah kita melihat buku Hosea bab 6 ayat 1. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal siapa? Siapakah yang kita harus kenal? Dikatakan, marilah kita mengenal Tuhan. Bagaimana? Marilah kita berusaha, bersungguh-sungguh untuk mengenali Tuhan. Kita tidak boleh mengenali Tuhan jika kita tidak berusaha. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengenalinya. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Nabi Hosea berkata bahawa Tuhan mahu kita mengenali Dia dan bukan hanya banyak beribadah kepadanya atau melakukan banyak aktiviti keagamaan. Hari ini, ada gereja yang tidak terkira di dunia ini. Semua gereja menegaskan satu doktrin yang sama. Mereka berkata, Tuhan adalah satu. Inilah doktrin yang biasa di dalam semua gereja. Namun, bagaimana pula dengan gereja Tuhan? Kita berkata, pastinya Tuhan bukanlah satu. Bukankah ini pelik? Jadi, pertama sekali kita perlu memahami kehendak Tuhan. Pergi ke buku Galatia bab 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Alkitab berkata bahawa kita ialah anak-anak janji. Namun malangnya bukan semua orang yang dapat menjadi anak janji. Kalau begitu, siapakah yang menerima janji daripada Tuhan seperti Ishak? Pertama sekali, marilah kita belajar apakah janji Tuhan. Marilah kita melihat buku 1 Yohanes bab 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, iaitu hidup yang kekal. Kalau begitu, bagaimanakah caranya kita dapat menerima kehidupan kekal dan ia diberikan kepada kita melalui siapa? Tuhan menunjukkan ini melalui Wahyu Rasul Yohanes. Marilah kita melihat buku Wahyu bab 4 ayat 11. Ya Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak siapa? Oleh kerana kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Sekarang marilah kita berfikir tentang kehidupan dengan mengaitkannya kepada segala-gala yang Tuhan ciptakan. Kita perlu memikirkan bagaimanakah semua makhluk menerima kehidupan. Mereka menerima kehidupan daripada siapa? Kita harus memikirkan dengan teliti hal ini. Di planet bumi kita yang Tuhan ciptakan, ada burung terbang di langit, ikan berenang di laut, dan binatang berlari di darat. Bagaimanakah burung di langit mendapat kehidupan? Daripada siapa? Ia menerima kehidupan daripada ibunya. Bagaimana pula dengan ikan di laut?
Ia juga diberikan kehidupan melalui ibunya. Bagaimana pula dengan binatang yang berlari di darat? Ia juga menerima kehidupan daripada ibunya. Bagaimana pula dengan manusia? Kerana semua manusia juga dicipta oleh Tuhan, kita diberikan kehidupan melalui ibu kita. Dikatakan segala-galanya ada dan diciptakan oleh kehendak Tuhan. Kalau begitu, apakah kehendak Tuhan dalam menciptakan segala-galanya menerima kehidupan daripada ibu? Dalam takdir Tuhan, bapa tidak boleh melahirkan anak. Mengapa? Segala-galanya mungkin berlaku dengan kuasa Tuhan, betul? Tuhan dapat membuatkan bapa memberikan kehidupan, tetapi mengapakah dia membuatkan ibu yang memberikan kehidupan? Ada kehendak Tuhan yang tertentu. Marilah kita melihat buku Kejadian bab 1 ayat 26 dan mencari kehendak Tuhan yang berbuat demikian. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Alkitab membuktikan bahawa Tuhan yang merujuk dirinya sebagai kita menciptakan manusia. Semua versi Alkitab yang ditulis dalam bahasa Korea, Perancis, Jerman, Inggeris dan Sepanyol adalah sama. Alkitab jelas berkata seperti itu. Tetapi mengapakah gereja mengajak orang bahawa satu Tuhan menciptakan manusia? Ini salah. Marilah menyambung dengan ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Siapakah yang Tuhan ciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan mereka menurut imejnya sendiri. Dan lelaki serta perempuan dicipta. Menurut imej siapakah Tuhan menciptakan manusia? Lelaki ialah hasil kerja Tuhan, tercipta berdasarkan rupa Tuhan yang berimej lelaki. Bagaimana pula dengan perempuan? Bukankah pasti bahawa Tuhan menciptakan perempuan menurut rupa Tuhan yang berimej perempuan? Apakah yang semua manusia panggil Tuhan berimej lelaki? Mereka memanggil dia Bapa kami yang di syurga. Kalau begitu, secara semula jadi, siapakah Tuhan yang berimej perempuan kepada kita? Untuk memberitahukan kita tentang ini, Tuhan menciptakan segala-galanya oleh kehendak Dia. Dan apabila Tuhan memberikan kehidupan kepada segala-galanya, Dia memberikannya hanya melalui ibu. Jika kita tidak berada di dalam rahim ibu, mata, telinga, hidung, mulut, jari dan kaki kita tidak dapat dibentuk. Tanpa ibu, kita tidak dapat wujud. Mengapakah Tuhan menciptakan segala-galanya seperti ini? Ini adalah perkara paling penting yang memerlukan kita usaha bersungguh-sungguh untuk mengenali Tuhan. Menurut buku Ibrani, perkara di bumi ialah gambaran dan bayangan kepada perkara di syurga. Sama seperti ada bapa dan ibu fizikal di bumi ini, siapakah yang mesti berada di syurga? Mesti ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Walaupun begitu, banyak gereja mengabaikan firman di dalam buku Kejadian bab 1, tetapi menegaskan bahawa Tuhan adalah satu. Apakah yang membuatkan mereka berkata seperti itu? Ini kerana firman di dalam buku Efesus bab 4 ayat 5 yang berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Tidakkah anda keliru bila anda mendengar ayat ini? Anda mungkin berfikir, Alkitab berkata Tuhan adalah satu. Tetapi mengapakah mereka berkata Tuhan adalah dua? Bahagian seterusnya adalah sangat penting. Satu Tuhan dan siapa? Bapa dari semua. Betul. Bahawa Bapa adalah satu. Kita mengajar bahawa Tuhan adalah dua, tetapi Bapa adalah satu.
Sudah tentu Tuhan Bapa adalah satu, tiada keraguan. Namun, bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada Tuhan Ibu yang berimej perempuan. Setiap firman di dalam 66 buah buku Alkitab tidak direkodkan oleh fikiran dan kebijaksanaan manusia, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi kita perlu mempercayai seperti yang sedia ada. Itulah kebijaksanaan. Bukan? Di antara ayat Tuhan Bapa adalah satu di dalam buku Efesus bab 4 dengan perkataan Tuhan adalah satu adalah berbeza. Jika kita ditanya, adakah Tuhan Bapa satu? Kita mesti menjawab, amin. Tetapi jika kita ditanya, adakah Tuhan itu satu? Kita mesti menjawab, tidak. Sudah tentulah Tuhan Bapa adalah satu. Tetapi Tuhan adalah dua. Tuhan Bapa dan siapa? Tuhan Ibu benar-benar wujud. Untuk membiarkan semua manusia memahami kebenaran ini melalui 66 buah buku Alkitab, Tuhan membuatkan dua model. Dua model itu ialah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ialah manusia pertama yang diciptakan menurut imej Tuhan. Memandangkan tertulis bahawa Tuhan menciptakan segala-galanya oleh kehendak Dia, ada kehendak Tuhan dalam mencipta Adam dan Hawa. Marilah melihat buku Roma bab 5 ayat 14 dan berfikir tentang Adam terlebih dahulu. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran siapa? Siapakah dia yang akan datang? Di bahagian terakhir buku Wahyu bab 22 tertulis, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi dia yang akan datang merujuk kepada Yesus. Kalau begitu, Adam ialah orang yang melambangkan Yesus. Dan dia ialah bapa kepada roh kita. Sebab Tuhan menciptakan Adam dan membuatkan dia wujud adalah kerana dia mahu mengajar kita tentang Tuhan Bapa, iaitu imej lelaki Tuhan. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menciptakan Hawa, iaitu isteri Adam? Dia melambangkan siapa? Marilah kita melihat buku Kejadian bab 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kerana dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya sebab dialah yang menjadi apa? Ibu semua yang hidup. Apakah maksud nama Hawa? Adam menamakan isterinya Hawa yang mengandungi makna kehidupan. Dalam erti kata lain, semua manusia diberikan kehidupan kekal hanya melalui Tuhan Ibu. Bukankah itu benar? Untuk memberitahukan kita tentang kewujudan Tuhan Bapa, Tuhan menciptakan Adam. Dan untuk memberitahukan kita tentang kewujudan Tuhan Ibu, Tuhan menciptakan Hawa. Jadi Alkitab berkata bahawa segala-galanya dicipta oleh kehendak Tuhan. Kalau begitu, bilakah Hawa muncul? Mengenai masa kemunculan dia, buku Yohanes menjelaskannya dengan terperinci. Marilah kita melihat buku Yohanes bab 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, iaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Bangkitkan pada akhir zaman bermaksud Dia berikan apa kepada orang yang mati? Maksudnya Dia akan memberikan kehidupan. Pada 2000 tahun dahulu, Yesus Kristus datang ke bumi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau begitu, apakah sebab Dia memberikan kehidupan pada akhir zaman dan bukannya pada masa itu? Inilah butir yang sangat penting dalam mengenali Tuhan. Di dalam ayat 40 tertulis, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, iaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dikatakan bahawa Dia akan membangkitkan umatnya pada akhir zaman.
Dia boleh memberikan kehidupan kekal dan menyelamatkan semua orang yang mempercayainya pada masa itu. Dia berulang kali berkata bahawa dia akan menyelamatkan mereka bukannya pada bila-bila masa, tetapi akhir zaman. Mengapa? Marilah pergi ke ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia mengatakan perkara yang sama buat kali ketiga. Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 3 kali sudah cukup pasti. Tetapi dia berkata sekali lagi. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekarang buat kali keempat, dia mengisytiharkan kandungan yang sebegitu penting bahawa dia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jika begitu, mengapakah janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal, berkaitan dengan akhir zaman? Marilah kita mencari jawapan untuk sebab Tuhan mentakdirkan ini. Marilah kita melihat buku Wahyu bab 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba. Anak domba melambangkan siapa? Yesus Kristus. Anak domba ialah Yesus. Tetapi bukan Yesus yang datang buat kali pertama. Kerana firman seterusnya berkata bahawa Yesus ini muncul untuk mengadakan perkahwinan dengan isterinya. Ini bukan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Kalau begitu, siapakah dia yang akan datang ini? Yesus yang datang kali kedua. Melalui Adam dan Hawa, kewujudan bapa dan ibu dijelaskan. Jika Adam melambangkan dia yang akan datang, iaitu Yesus yang datang kali kedua, sama seperti Hawa, iaitu isteri Adam yang pasti wujud, isteri anak domba juga harus wujud, betul? Dia mesti wujud. Marilah kita mencari siapakah isteri di ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba. Siapakah yang telah bersiap sedia? Tertulis bahawa pengantinnya akhirnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kahwin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. Pengantin anak domba wujud ialah firman benar Tuhan. Dan firman, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kahwin anak domba, juga ialah firman Tuhan. Jika begitu, anda dan saya ialah orang yang dijemput ke perkahwinan anak domba. Tidakkah anda bersetuju dengan itu? Menurut perumpamaan jamuan perkahwinan syurgawi di dalam buku Matius bab 22, telah muncul orang yang dijemput dan dipilih. Jika begitu, siapakah pengantin perempuan yang muncul di sini? Kita ialah orang yang dijemput dan anak domba ialah Yesus yang datang kali kedua. Kalau begitu, siapakah pengantinnya? Menurut Trinity, Yesus Kristus ialah Tuhan Bapa kita. Kalau begitu, kita harus memanggil isteri Tuhan Bapa itu siapa? Dia ialah ibu kita yang abadi. Tentang ini, marilah kita melihat buku Wahyu bab 21 ayat 9 dan melihat apakah wahyu yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga dari Tuhan. Di sini, malaikat berkata bahawa dia akan menunjukkan mempelai anak domba, kemudian dia menunjukkan kota kudus, Yerusalem. Apakah kehendak Tuhan dalam menunjukkan Yerusalem ini? Mulai sekarang, marilah kita mencari jawapan tentang ini. Marilah kita pergi ke buku Galatia bab 4. Bab 4, ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tentang ini, apakah hubungan yang kita miliki dengan Yerusalem? Dikatakan dia ialah ibu kita. Semua Alkitab di seluruh dunia mempunyai rekod yang sama. Tertulis,
Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Kalau begitu, adakah kita mempunyai Tuhan ibu atau tidak? Kita pasti mempunyai ibu kita. Marilah menyambung dengan ayat 27 juga. Kerana ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Adalah anak-anak kehidupan kekal seperti Ishak. Seperti Ishak, kita ialah anak-anak janji melalui ibu. Ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Jika kita ialah anak-anak perempuan merdeka, apakah yang harus kita panggil perempuan itu sebagai anak-anak dia? Ibu kita. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Mengapakah 66 buah buku Alkitab berulang kali fokus terhadap ibu? Sebabnya dijumpai di muka surat terakhir Alkitab, yaitu buku Wahyu bab 22. Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, mengenai buku Wahyu, siapakah yang menunjukkan kepada siapa? Yesus menunjukkannya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu sebenar Tuhan diberikan kepada Rasul Yohanes. Yohanes melihat roh dan pengantin perempuan berkata-kata. Siapakah roh? Roh ialah Tuhan Bapa. Dan siapakah yang berada di sebelahnya sebagai pengantin perempuan Bapa kita? Apakah yang mereka lakukan? Yohanes melihat mereka berkata-kata. Pada 2000 tahun dahulu, Yohanes melihat mereka berkata dalam penglihatan di Pulau Patmos. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Yohanes mendengar dengan jelas. Dia mendengar dengan jelas roh dan pengantin perempuan berkata-kata. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hanya siapakah yang boleh memberikan kita air kehidupan? Hanya Tuhan yang boleh memberikan kita air kehidupan. Kesimpulannya, siapakah roh dan pengantin perempuan? Mereka ialah Tuhan. Tuhan memanggil dan mengumpulkan semua manusia. Jadi dikatakan bahawa kita tidak boleh menambahkan sesuatu kepada semua firman ramalan ini tentang panggilan Tuhan atau mengurangkannya. Ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Apabila kita membaca Alkitab seperti yang tertulis, tanpa menambah atau mengurangkan daripada Alkitab, Tuhan ada berapa orang? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ada satu Tuhan Bapa dan satu Tuhan Ibu. Tanpa Tuhan Ibu, apakah yang tiada di dalam kita? Kehidupan kekal tidak akan diberikan kepada kita. Tuhan Bapa menunda masa untuk memberikan kehidupan kepada semua manusia berkata, aku akan memberikan kehidupan pada akhir zaman. Sebabnya ialah Hawa muncul pada hari terakhir dalam 6 hari kerja penciptaan Tuhan. Sama juga, siapakah yang harus muncul pada akhir kerja penciptaan dalam 6,000 tahun? Ibu syurgawi Yerusalem yang diramalkan sebagai Hawa mesti muncul.
Sebab itulah tertulis bahawa isteri anak domba, iaitu pengantin perempuan, telah bersiap sedia. Sekaranglah masa bagi dia untuk muncul. Pada akhir zaman, Roh Kudus, Ibu muncul untuk memberikan apa kepada semua manusia? Untuk memberikan kehidupan pada akhir zaman. Menurut ramalan, apabila ranting pokok ara mulai melembut dan mula bertunas, Bapa datang, dibaptis serta membuka jalan Injil. Sama seperti Hawa yang diciptakan melalui tulang rusuk Adam. Ibu muncul selepas Bapa naik ke syurga. Alkitab mengajarkan kita hal itu. Jadi kita, iaitu gereja Tuhan, mempercayai sepenuhnya bahawa kehidupan tidak akan diberikan kepada kita tanpa Tuhan Ibu. Mesti ada Tuhan Ibu dan juga Tuhan Bapa. Dan Tuhan Penyelamat mesti tinggal di Sion, iaitu tempat di mana perayaan Tuhan disambut. Pada 2000 tahun dahulu, apabila Yesus datang ke bumi, orang Farisi dan ahli Taurat melihat Yesus Kristus dengan mata mereka sendiri. Mengapakah mereka gagal mempercayai dia? Jika kita bertanya kepada semua manusia, bolehkah kamu mempercayai Yesus jika dia muncul sekali lagi pada zaman ini? Mereka semua akan berkata, ya, amin. Namun jika kita bertanya, walaupun dia menjadi manusia dan muncul dalam rupa manusia, bolehkah kamu mempercayainya? Mereka kehilangan kata-kata. Dia akan muncul buat kali keberapa bagi orang yang menantikan dia? Apabila dia datang buat kali kedua, adakah dia datang seorang diri? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu muncul bersama sebagai roh dan pengantin perempuan, serta membimbing semua anak-anak mereka yang hilang ke kebenaran dan menyelamatkan mereka. Memandangkan mereka datang dalam badan manusia seperti kita, seperti yang diramalkan di dalam buku Yesaya bab 8, dia menjadi batu yang menyebabkan orang tersandung. Bagaimanakah kita boleh mempercayai seorang manusia sebagai Tuhan? Inilah yang dikatakan oleh orang Farisi pada 2000 tahun dahulu. Untuk ini, Yesus Kristus berkata dengan cemas, percayalah aku, atau setidak-tidaknya percayalah bukti kerja-kerja itu. Maksudnya, percayalah aku, lihatlah kerjaku, sama ada aku menginjilkan perjanjian baru atau tidak. Sama ada aku berada di Sion atau tidak. Dan sama ada aku muncul pada akhir zaman atau tidak. Melihat kerja yang aku lakukan, jika ia diramalkan dan jika kamu percaya itu, kamu akan diselamatkan. Manusia berfikir, jika Yesus berada di bumi, tiada orang yang tidak mempercayai dia. Namun walaupun Yesus berada di bumi pada 2000 tahun dahulu, ramai orang Yahudi tidak mempercayai dia. Mereka menolak dia. Tetapi kita mesti mengenali dia. Jadi untuk mengenali dia, kita harus melakukan apa? Kita harus berusaha bersungguh-sungguh. Hari ini, anda dan saya mempunyai masa depan yang terjamin melalui firman Tuhan kita di dalam Alkitab. Bukan mana-mana buku ahli nujum atau mana-mana nabi yang lain. Dan kita mengetahui kewujudan Tuhan Ibu yang akan menjamin masa depan kita. Tolonglah jangan kehilangan iman ini sehingga akhir. Tetapi peganglah jauh di dalam hati anda supaya anda semua akan menerima berkat pada hari Sabat ini. Berharap anda menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah ini. Terima kasih banyak.